Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dhikrahum. Maka tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan as-sa'ah, hari kehancuran, hari kiamat, yang akan datang kepada mereka secara mengejut, kerana sesungguhnya telah hadir tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya peringatan itu apabila telah tiba saat itu? Surah Muhammad ayat 18. Kematian datang secara tiba-tiba. Kematian datang pada waktu-waktu yang jarang terduga. Hari kehancuran pun datang secara tiba-tiba, pada waktu yang memang tak diduga. Kemalangan datang secara tiba-tiba, pada waktu-waktu yang jarang terduga. Zaman akhir pun datang secara tiba-tiba, pada waktu-waktu yang jarang terduga, tidak terduga. Al-Mahdi muncul secara tiba-tiba. Dajjal muncul secara tiba-tiba. Nabi Isa muncul secara tiba-tiba. Hal-hal penting ini, ringkas kata, semuanya berlaku secara tiba-tiba. Sebab itulah Allah suruh kita buat persediaan. Dimasukkan sekali tentang as-sa'ah, tentang akhir zaman, zaman akhir ini, dalam hadis Jibril, iaitu hadis tentang ad-din. Kita apabila buat persediaan walaupun sedikit, berpahala. Dan yang lebih penting lagi bagi ahli-ahli sufi ni, Allah suka, Allah cinta. Kita sampaikan pula kepada saudara-saudara kita yang lain tentang ilmu-ilmu ini, berpahala. Dan yang lebih penting lagi, Allah suka. Dalam kita mempelajari ilmu akhir zaman dan zaman akhir ini, kita memang kena gigih dan banyak bersabar. Mengapa? Kerana musuh-musuh Islam, iblis, syaitan, jin-jin jahat, dajjal, dan yang sewaktu dengan mereka ni memang tak suka. Mereka tak suka jika kita belajar, lagi tak suka jika kita ni berusaha untuk mendalami ilmu-ilmu tentang akhir zaman dan zaman akhir ini. Lagi mereka tak suka jika kita buat persediaan dan tindakan. Sebenarnya mereka mencita-citakan agar semua itu berlaku dalam keadaan kita ni sangat kurang ilmu. Itu mereka suka. Mereka nak semua itu berlaku dalam keadaan kita ni tiada persediaan, baik untuk akhir zaman, untuk dajjal, untuk mati, dan semua yang kita sebutkan tadi. Mereka suka kalau kita ni tidak tentu arah, tercari-cari, teraba-raba. Itulah kejayaan bagi mereka. Sebab itu dalam ayat Quran tadi dikatakan, maka tidak ada lagi yang mereka tunggu melainkan as-sa'ah, yang akan datang kepada mereka secara mengejut, kerana sesungguhnya telah hadir tanda-tandanya. Jadi kita kena ambil berat tentang tanda-tandanya ini. Maka apakah faedahnya peringatan itu apabila telah tiba saat itu? Dah sampai, dah berlaku dah pun, tak adalah sebanyak mana manfaatnya berbanding kalau kita bersedia dari awal. Jika dah sampai waktunya, baru kita ni nak banyak ambil tahu, baru kita nak banyak belajar, baru kita nak banyak bersedia, apalah sangat ertinya? Jika dah berlaku fitnah Dajjal, sudah terkena fitnah Dajjal, dan sudah zahir Dajjal itu sendiri, baru kita ni nak ambil tahu, baru nak banyak belajar, baru nak banyak bersedia, apalah sangat ertinya?
siap-siap ada orang tanya, mana Dajjal? Pernah jumpa Dajjal? Tak ada pun. Cuba tunjuk kepada kami, mana Dajjal? Jadi kita sebenarnya kena faham yang mana Dajjal dan yang mana fitnah Dajjal. Ini kita sentuh dalam kuliah-kuliah sebelum ini. Pelajaran-pelajaran ini memang turun secara bergenerasi lah daripada tarikhah kita, daripada guru-guru kita. Jadi tak semestinya nampak depan mata kita Dajjal baru, ini. Ataupun kita dengar, dah muncul dah, Dajjal dah zahir dah dekat Palestin, dah perang dah, baru kita nak banyak mengambil tahu, banyak bersedia dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada berita. Hari ini hari Selasa, 16 hari bulan, kalau tak salah. Menurut ilmu alam, Imam Al-Ghazali ni, daripada Tariq Ghazaliyah ini, pada zaman akhir ini kita hendaklah sentiasa mengambil peduli tentang hal-hal yang melibatkan 4 unsur utama alam zahir dan juga 5 lapisan alam zahir. Ada pembetulan daripada pembantu kita hari ini 17. 17. Silap hari bulan. Okey, 17 Ogos. Ya, kita kena ambil sentiasa peduli tentang 4 unsur utama alam zahir dan juga 5 lapisan alam zahir. Itu yang termasuk dalam berita-berita kita selalu. Iaitu sudah kita jelaskan sebelum ini. Jadi berita yang pertama, Israel mohon bantuan antarabangsa padam kebakaran hutan. Lapor berita harian. Kebakaran hutan ni berlaku di barat Baitul Muqaddis, dah masuk hari yang kedua, tak padam-padam lagi. Penduduk di 5 buah desa telah pun diarahkan berpindah. Israel ni kata hebat sangat, canggih sangat, tapi terpaksa minta bantuan antarabangsa. Dan dia minta pula antaranya kepada negara-negara yang sedang dilanda kebakaran pun. Banyak negara-negara Eropah yang teruk dilanda banjir besar, dan juga sedang dilanda kebakaran. Di Afrika pun ada. Tapi ialah Israel ni minta bantuan. Dikatakan hampir 2,400 hektar kawasan sudah terbakar. Yang kedua, berita harian melaporkan 7,599 petugas kesihatan dijangkiti C19. Yang ketiga, berita harian, Pfizer kemuka data untuk kelulusan dos ketiga di Amerika Syarikat. Itu kata berita harian. Jadi Amerika Syarikat ni sebenarnya terdesak juga, sebab semalam sahaja kes harian mereka tu 103,697 dan disertai dengan 308 kematian. 2 hari sudah lagi 157,000 kes sehari. Padahal selepas vaksin besar-besaran dulu pernah turun bawah daripada 10,000. Sekarang ni sampai 150,000. Ini dalam keadaan sekarang sudah 51.3% rakyat dia lengkap 2 dos. Dan orang dewasa yang lengkap 2 dos, yang 18 ke atas, sudah 62%. Tapi kes boleh naik dengan sangat tinggi dan kematian pun tinggi. Berita yang lebih baru lagi daripada utusan pula, Amerika Syarikat dijangka beri dos penggalak vaksin C19 pada September ini. Seterusnya, Sri Lanka pecat Menteri Kesihatan kerana guna sihir dan jampi. Lapor berita harian. Baru dalam kuliah 1 sebelum ini kita cerita tentang sihir, cara sihir zaman dulu, sihir moden, sihir global. Hari ini keluar cerita tentang sihir. Seterusnya, Gunung Merapi meletus lagi, alirkan lahar paling banyak. Lapor utusan. Debu panas dia ni dikatakan setinggi 600 meter. Tinggilah.
dan laharnya mengalir sejauh 3.5 kilometer. Ini merupakan letusan paling besar sejak dia aktif pada November 2020 dulu. Meletup banyak kali dah, tapi kemudian dia tidur. Kemudian meletup lagi, tidur lagi berkali-kali. Dan dia terjaga dari tidur ni November tahun lepas. Sejak itu, yang terbaru inilah letusan dia yang paling besar. Selepas ini kita tak tahu lagi. Berita lain, China bersedia bekerjasama dengan Taliban bantu bangunkan Afghanistan. Lapor utusan. Sebelum ini pun China memang ada minta bantuan Taliban untuk mengekang perjuangan orang-orang Turkistan Timur, Xinjiang di China. Dia minta kepada orang Islam untuk lawan orang Islam. Afghanistan dan China ni sebenarnya berkongsi sempadan mereka, sempadan negara sepanjang 76 km. Dan lapor utusan pula lagi, Kabul lebih selamat di bawah Taliban, dakwa Rusia. Yang tu pula cerita dia. Dan Rusia dia puji kejayaan Taliban dan mereka iktiraf Taliban di Afghanistan. Walaupun di negara Rusia sendiri Taliban tu tak dibenarkan, tapi Taliban di Afghanistan mereka iktiraf. Dalam masa yang sama pula, Facebook dah sekat habis segala info yang berkait dengan Taliban, dia dah tutup lah. Jadi sekarang nampak macam Afghanistan ini bakal berada dalam blok yang sama dengan China, dengan Rusia dan mungkin juga dengan Korea Utara setakat ini. Berita seterusnya, China didakwa buka pusat tahanan rahsia di Dubai, UAE, tahan etnik Uyghur. Sekiranya benar, hal ini lebih menampakkan peranan dan kecenderungan UAE lah. Kan? Dia boleh benarkan China untuk membuka pusat tahanan kepada orang-orang Islam Turkistan Timur, Xinjiang, dan dibuat di UAE. Sekiranya benar, kita baca berdasarkan laporan berita saja. Sebelum ini pun UAE, kita dah cerita dah, dia ada buat normalisasi dengan Israel. Mereka ni saling mengiktiraf. Maksudnya dia iktiraf lah kewujudan negara Israel tu. Sebelum itu lagi, kita dah kongsi juga, UAE ni ada campur tangan di Yaman, walaupun Yaman itu satu negara lain. Dan UAE bina pengkalan di Pulau Socotra, di dalam wilayah Yaman. Dan mereka bawa pula tentera Israel dan pelancong-pelancong Israel ke Pulau Socotra, yang heboh lah orang kata sebagai tempat tahanan Dajjal. Wallahualam. Seterusnya, Singapura bayar pampasan bagi kesan sampingan C-19. Lapor Berita Harian. 2 orang penerima suntikan vaksin C-19 yang mengalami kesan sampingan serius, masing-masing menerima pampasan setinggi, kalau duit kita, RM703,000 setiap seorang. Salah seorang tu remaja 16 tahun yang mengalami masalah jantung selepas dos pertama. Dan kalau kes-kes yang kecil-kecil lagi, kalau tak salah saya dalam RM30,000. Maksud dia, Singapura ini dia mengakui lah kesan-kesan vaksin itu dengan kes-kes tertentu dan dia sediakan pampasan. Itulah antara berita-berita yang kita kongsikan kali ini. Jadi sedar tak sedar, kuliah-kuliah kita ini boleh dikatakan boleh jadi bahan sejarah ni. Sekiranya teknologi masih berterusan lah. Kerana apa? Contoh dia, peristiwa-peristiwa yang berlaku sepanjang bulan Julai, yang mana peristiwa-peristiwa penting lah yang mungkin berkait dengan zaman akhir, ada kita sentuh dalam kuliah-kuliah kita. Kita sentuh, setiap kali kuliah kita sentuh dan secara berturutan. Dan apa yang berlaku sepanjang bulan Ogos pun insya-Allah kita sentuh juga. Ada dalam kuliah-kuliah kita secara berturutan. Maksud dia ikut kronologi apa yang berlaku di serata dunia ni, yang penting ada dalam kuliah kita. Boleh jadi bahan sejarah. Seterusnya, hal-hal lain. Yang pertama tentang persediaan atau prepping. Sebelum ini kita kata nak buat satu kali kuliah satu perkara.
Kita dah sentuh lighter. Lighter ini sangat berguna. Baik kita bertahan di dalam rumah ataupun kita tinggalkan rumah, kita bergerak keluar. Dalam dua-dua keadaan pun lighter sangat berguna. Sangat penting. Jadi kali ini kita cadangkan satu lagi. Sebab nak buat persediaan itu kan agak sukar. Hari ini kita ambil satu benda yang mudah juga lagi, iaitu paracetamol. Rasanya hampir semua rumah pun ada sebiji 2 paracetamol. Tapi sebagai persediaan untuk prep ni, kita dapatkan lebih dan simpan lebih sikit. Sebab paracetamol ini banyak guna dia, terutamanya pada waktu-waktu kecemasan. Dan dia boleh diguna dalam dua-dua keadaan. Sama ada kita berkubu, bertahan, kita berpasak di rumah kita pun kita boleh guna, ataupun kita perlu bergerak meninggalkan rumah pun kita boleh guna juga. Ini benda yang mudah-mudah. InsyaAllah kuliah akan datang kita tambah satu lagi benda, supaya tak nampak sendak sangat kan. Yang kedua, hal-hal lain tentang hadis Jibril. Islam, iman, ihsan dan as-sa'ah. Ada orang yang dia ahli, maksud dia berkemahiran dalam salah satu sahaja daripada 4 perkara ini. Ada orang yang dia mahir 2, ada orang mahir 3 dan ada yang mahir semua. Antara orang yang boleh dikatakan mahir semua ni, salah seorangnya ialah Imam Al-Ghazali sendiri. Tapi disebabkan bukan pada zaman dia, maka tak nampak jelaslah ilmu-ilmunya tentang as-sa'ah, tentang akhir zaman, zaman akhir. Namun begitu, dia tetap ada menurunkan bekalan kepada kita, daripada guru kepada guru sampai ke generasi kita sekarang ini. Bekalan tu ada dia sertakan. Macam Imam Asy-Syafi'i, dia tak buat mazhab akidah sebab belum pada zaman dia. Pada zaman dia itu tungku ad-din yang pertama iaitu tentang fiqh. Jadi dia wujudkan mazhab fiqh. Bila sampai zaman Imam Asy'ari, dia buat pula mazhab yang berkaitan dengan akidah. Dia tak buat mazhab berkaitan dengan tasawuf sebab bukan zaman dia. Bila sampai zaman Imam Ghazali pun sama. Dia buat mazhab tentang tasawuf. Dia tidak buat mazhab tentang as-sa'ah, tentang zaman akhir. Akhir zaman. Sebab tak kena dengan masa dia. Tetapi sedikit sebanyak beliau ada menurunkan kepada kita melalui Thariq Ghazaliyah ini, melalui ilmu alam yang kita pernah sentuh sebelum ini. Jadi apabila kita nak mendalami ilmu akidah, kita jangan bertanya kepada pakar fiqh, melainkan pakar fiqh itu juga seorang yang mahir dalam akidah. Kalau kita nak mendalami ilmu tasawuf, kita janganlah bertanya kepada orang yang ahli, yang pakar dalam akidah, melainkan orang yang ahli akidah itu juga ahli dalam tasawuf. Baru kita dapat yang bahagian dalamnya tu. Sama juga tentang akhir zaman, zaman akhir. Kalau kita nak mendalaminya, jangan bertanya kepada orang yang ahli dalam tasawuf ihsan tadi, melainkan orang itu pun memang mahir dalam akhir zaman, zaman akhir. Dia setiap orang tu ada bidang-bidang yang dia mahiri. Yang ketiga, sambungan tentang kerasukan. Macam mana kita nak tahu seseorang itu betul-betul kerasukan jin? Bahagian ini pada saya lah, yang ilmu saya pun tak sebanyak mana dulu, agak susah juga nak memastikannya. Hal ini kerana yang kelihatan kerasukan itu dia ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, orang itu dia buat-buat kerasukan. Dia tak kerasukan pun. Ada yang macam itu. Yang kedua, ada orang yang dia betul-betul dirasuk oleh jin atau makhluk halus. Keadaan yang ketiga, ada orang yang dia mengalami gangguan mental. Dia tidak dirasuk oleh mana-mana makhluk. Keadaan yang keempat,
Ada orang yang ketika itu dia berada di dalam minda bawah sedar. Dia dikuasai oleh semangat yang tercetus dari diri sendiri. Tak melibatkan jin, tak melibatkan makhluk halus sendirilah. Dia naik semangat sampai kehilangan kewarasan sebentar, sampaikan minda bawah sedar dia sedang kontrol dia. Tapi kita nampak macam kerasukan. Contohnya, kita mungkin biasa tengok orang yang belajar seni bela diri. Seni bela diri tertentu, kadang-kadang sampai satu peringkat dia macam lupa diri. Dan dia tu berbela diri dengan gaya-gaya yang sebiji sama macam gaya harimau. Ada yang gaya burung, ada yang rupa tu dah macam monyet gayanya tu, dan sebagainya lah. Mereka ini ada yang betul-betul berada di bawah pengaruh jin. Memang ada jin-jin yang bawa perangai tu, perangai harimau tu masuk. Itu betul, dia kerasukan dengan jembalang harimau kan. Tapi ada pula yang dia berada di bawah pengaruh semangat dia sendiri, semangat yang diterap selama ini, disebabkan dia ini dilatih bertubi-tubi sejak sekian lama, sampaikan minda bawah sedar dia tu dah ada satu kod yang meyakinkan dia bahawa dia itu harimau, dia itu burung Raja Wali, dia itu naga, dia itu monyet. Minda bawah sedar ni yang menyebabkan dia, kita tengok, macam harimau ni. Jadi dua keadaan tu. Satu tadi, memang ada makhluk yang masuk dan merasuk dia. Satu lagi, minda bawah sedar dia itu sendiri. Sebab itu bila dia terdesak, dia akan berwatak macam harimau. Sebab dia dah terhipnotis sendiri. Itu satu keadaan lagi. Dan yang kelima, ada orang yang nampak kerasukan dan keadaan dia sebenarnya merupakan gabungan daripada yang empat tu tadi. Sama ada gabung dua perkara, gabung tiga perkara, ataupun keempat-empat sekali pun ada. Jadi tak semua yang nampak macam kerasukan jin itu benar-benar dikuasai oleh jin. Nak membezakannya itu, pada saya yang kurang ilmu ini memang agak sukar lah. Mungkin ada orang yang mahir, dia lebih cepat menangkap. Ini pengalaman lama dululah. Sekadar satu perkongsian, ada seorang India, lelaki beragama Hindu. Dia cakap Melayu pun memang tak fasih, tunggang langgang. Kemudian dia ni nampak keadaan kerasukan. Benarkah kerasukan? Bila nak dirawat dia ni, kita boleh bersembang dengan dia. Dan bila kita tunjukkan surah Yasin, dia cakap Melayu. Sedangkan sebelum itu dia lenggok India lah, lenggok Tamil lah. Tapi bila dia dalam keadaan macam kerasukan itu, dia cakap lenggok Melayu, suara pun lain kan. Kemudian bila ditunjukkan surah Yasin, boleh baca, baca dengan lagu lah, lagu orang kampung malam Jumaat biasa bacakan, boleh baca. Jadi yang tu rasa-rasanya apa tu? Yang mana salah satu daripada yang mana tu? Kalau macam itu mungkin kerasukan lah. Adalah jin yang masuk ke dalam dia. Kalau tidak, macam mana dia boleh baca surah Yasin tu dengan macam kita baca lah. Sedangkan dia nak cakap bahasa Melayu pun tunggang langgang. Ni boleh cakap bahasa Melayu cantik tu. Okay, bahagian yang terakhir tentang pengisian untuk kali ini, kali ke-42. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya tidak pernah wujud di sepanjang penciptaan Adam sehingga hari kiamat yang lebih besar ni bukan maksud saiz. Yang lebih besar ni maksud dia fitnahnya, masalahnya, bahayanya. Yang lebih besar lagi selain daripada Dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, Dajjal itu cacat matanya yang kiri, keriting rambutnya, bersama-samanya jannah dan nar. Narnya ialah jannah, sementara jannahnya ialah nar. Riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Jadi apabila fitnah Dajjal ini datang, dia akan membuatkan atau menjelmakan
jannah dan nar. Dia buatkan atau jelmakan jannah dan nar, iaitu syurga dan neraka. Syurga, swargam dan neraka ni daripada bahasa Sanskrit. Jadi Dajjal ini akan membuatkan syurga dan neraka. Itu masa kita syarahkan kitab Ihya, panjang juga kita cerita tentang swargam dan neraka ni. Jadi nar yang dia buat itu adakah neraka yang betul? Sudah tentu tidak. Dia seolah-olah. Adakah jannahnya yang dia buatnya itu, yang dibawanya itu merupakan syurga yang betul? Tidak juga. Dia seolah-olah. Bukan syurga betul, bukan jannah betul. Syurganya itu dia datang dalam rupa keselesaan, rasa bahagia, kebebasan, kehormatan, keseronokan, kemudahan, peluang-peluang, keramaian orang dan seumpamanya. Yang tu syurga yang dia bawa. Bagaimana pula dengan nerakanya? Nerakanya itu pula adalah sebalik daripada syurga yang dia bawa itu, iaitu ketidakselesaan, penderitaan, kekangan, kehinaan, ketidakseronokan, kesusah payahan, kerugian-kerugian, kesedikitan orang dan seumpama dengan. Ya, syurga dia, neraka dia. Jadi rasa-rasa apabila datang fitnah ini, apabila datang Dajjal dia buat macam ini, rasa-rasanya manusia seluruh dunia ni akan cenderung untuk pilih yang mana satu. Syurganya Dajjal kah, nerakanya Dajjal kah? Bandinglah tadi kan. Jadi dah tentulah akan ramai orang memilih yang syurganya Dajjal, sedangkan itu adalah terbalik. Syurganya itu sebenarnya ialah neraka di sisi Allah, dan nerakanya itu ialah terbalik, syurga di sisi Allah. Nama pun fitnah. Biasanya bila kita sebut fitnah ini, ia bukan datang secara jelas-jelas, tetapi ia datang secara halus-halus, secara senyap-senyap dan secara sulit-sulit. Itu fitnah. Oleh kerana ia fitnah yang paling besar dalam sejarah manusia, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Ini membuatkan kalah fitnah-fitnah yang berlaku pada zaman-zaman sebelum ini. Fitnah-fitnah pada zaman Nabi-Nabi, zaman Rasul-Rasul, dan kalau belum berlakulah fitnah Dajjal itu pada zaman Nabi Muhammad ini, kalah segala fitnah-fitnah yang lain tu. Hebat lagi fitnah dia ini. Oleh itu, kejayaan fitnah Dajjal ini adalah sangat luar biasa. Walaupun zaman akhir tu entah bila, dan Dajjal itu pun nak zahir bila, fitnah dia nak datang bila. Tapi kita ingat balik, sahabat-sahabat Nabi ni selalu berbicara tentangnya. Kumpullah hadis-hadis. Banyak hadis-hadis. Para sahabat duk cerita. Nabi Muhammad cerita kepada mereka. Bahkan sebahagian sahabat sudah memerhati akan orang-orang yang mempunyai beberapa ciri-ciri Dajjal ini. Itu zaman sahabat, mereka dah memerhati dah. Contohnya Ibnu Sayyad, mereka dah memerhati. Walaupun zaman tu tak tahu bila lagi, nak menunjukkan kesiapsediaan para sahabat, kepekaan para sahabat, betapa pedulinya mereka. Bahkan Sayyidina Umar dia nak bunuh Ibnu Sayyad sebab dia yakin itulah Dajjal. Padahal zaman tu tak tahu bila berlaku. Sayyidina Umar dah bersedia dah. Nasib baik Nabi Muhammad halang. Para sahabat hafal hadis-hadis tentang Dajjal, tentang fitnah Dajjal. Bukan sekadar hafal, mereka saling menceritakan, mereka sebarkan. Padahal zaman fitnah Dajjal tu tak tahu bila nak sampai lagi. Dan mereka hafalkan pula kepada generasi seterusnya, generasi tabi'in. Begitu gigih. Begitulah seterusnya. Sampailah kitab-kitab hadis disusun. Ada sebilangan sahabat
yang tak berapa berani nak rapat dengan Ibnu Sayyad pun. Masa Ibnu Sayyad dah besar, dah ada isteri, dah ada anak-anak dah. Tak berani nak berapa rapat sampai Ibnu Sayyad pun kata dia pun kecil hati. Ni menunjukkan para sahabat ni memang berjaga-jaga selalu. Padahal mereka baru peringkat syak. Kerana Ibnu Sayyad ni mereka syak berpotensi untuk jadi dajjal betul. Punyalah berhati-hatinya para sahabat. Punyalah pekernya mereka. Punyalah peduli dan berjaga-jaganya mereka. Itu zaman para sahabat 1400 tahun yang lalu. Jadi sepatutnya kita ni kena mencontohi Rasulullah dan para sahabat berkaitan dengan zaman akhir, akhir zaman, Dajjal dan yang seputar dengannya. Dia untuk kali ini setakat itu sahaja dulu. InsyaAllah dalam kuliah akan datang ada kita nak kongsi tentang amalan Imam Ghazali kalau berhadapan dengan bahaya. Amalannya ringkas saja. InsyaAllah kita kongsikan. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.